Abang, tolong Sati, bang! Abang, tolong Sati! Adik! Lepaskan aku lah! Lepaskan aku! Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke BBS Studio. Perlu ataupun tidak seseorang content creator mahupun seseorang pengarah filem itu memasukkan unsur-unsur lucah mahupun pornografi dalam konten mereka untuk menyampaikan mesej yang baik kepada masyarakat? Oleh itu, untuk menjawab persoalan berkenaan dengan isu ini, jom kita tanya beberapa pendapat daripada beberapa orang individu. Tak perlu sebenarnya, sebab ia sebenarnya satu benda yang agak kita agak memberikan sesuatu perkara yang negatif, yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya kepada para penonton kita. Jadi kat sini saya ada dua perkara penting yang saya nak beritahu. Yang pertamanya adalah agak meletakkan unsur-unsur pornografi untuk memberikan pengajaran yang baik itu sebenarnya adalah satu perkara yang lari daripada maksud sebenar memberi pengajaran tersebut. Sebab banyak, macam saya cakap tadi, banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi sebab apa kita tak boleh masukkan pengaruh-pengaruh pornografi ataupun lucah dalam konten-konten kita adalah yang pertama, dia senang untuk mempengaruhi. Kalau sebab kita perlu tengok juga kita punya skop untuk orang yang tengok kita punya cerita ataupun kita punya konten. Dia skop dia bukannya setakat orang dewasa, malahan budak-budak zaman sekarang pun ada yang tengok YouTube, ada yang tengok movie. Walaupun ada dia punya umur macam 13 or 18 plus, dia tetap tak terlalu rigid. Maksudnya orang boleh je tengok walaupun dia bukan umur yang dah ditetapkan tu. Jadi perkara tersebut dia bawa pengaruh yang sangat luar biasa kepada pemikiran dan juga kognitif budak-budak zaman sekarang. Jadi itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, ada cara lain untuk memberikan pengajaran yang lebih baik daripada meletakkan unsur pornografi di dalam konten kita. Okay, kalau kita dapat lihat kat sini, kita bagi tahu sebenarnya melalui cara yang lain, cara yang lebih suci dan tanpa perkara yang negatif untuk kita masukkan dekat dalam tu. Ia tidak dinafikan meletakkan perkara-perkara yang rare, benda-benda yang rare dekat dalam satu filem ataupun satu konten, membuatkan kita punya follower naik, orang suka tengok benda-benda yang kita buat. Itu berkaitan dengan benda-benda yang rare. Jadi benda pornografi ni adalah satu benda yang rare, tapi ia lebih banyak negatifnya seperti yang saya cakap pada awal dan hingga akhir ini. Pada pendapat saya, tak perlu untuk sesuatu ataupun seseorang content creator mahupun filem untuk memasukkan unsur pornografi dalam video mereka, kerana banyak lagi cara yang boleh dilakukan oleh mereka untuk sampaikan amanat ataupun mesej kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya, sesuatu matlamat itu tidak pernah menghalalkan sesuatu cara. Untuk menjawab soalan berkaitan dengan perlu ke satu adegan lucah ataupun pornografi dimasukkan oleh content creator dalam suatu filem untuk menyampaikan satu mesej yang positif, saya rasa adegan pornografi dan lucah ni dia bukan sahaja berkaitan dengan satu adegan. Saya bercakap dari sudut penonton biasa, penonton yang menyaksikan filem, yang suka menonton filem. Sebab saya pun tak ada banyak ilmu dan pengetahuan pasal industri hiburan ni lah. Berdasarkan sudut saya sebagai seorang penonton lah. Kembali pada soalan tadi, untuk adegan lucah dan pornografi ni, dia bukan sahaja sesuatu adegan tau, contohnya adegan berciuman dan seterusnya lah. Tapi kadang-kadang dia melibatkan dialog, perkataan dan mungkin perbuatan seseorang. Saya rasa kalau nak dimasukkan untuk menyampaikan mesej, saya rasa tidak sewajarnya dilakukan secara berlebihan. Sebagai contoh, saya nak ambil contoh scene rogol. Scene rogol kita banyak tengok dalam filem Malaysia kan. Saya rasa boleh sahaja dimasukkan, tetapi tidak menunjukkan secara langsung keadaan sewaktu mangsa tu dirogol tu. Maksudnya dia just hanya bagi hint melalui perkataan, macam setengah filem Malaysia buat, hanya bagi hint melalui perkataan. Lepas tu diikuti dengan mungkin jeritan mangsa ataupun tangisan mangsa. Lepas tu scene tu berhenti setakat tu, dan selepas tu adalah scene selepas mangsa dirogol. Macam tu, saya rasa itu lebih okey
untuk sampaikan mesej tu. Sebab saya faham kadang-kadang ada setengah filem yang perlu tunjuk, perlu ada adegan yang sebegitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Tapi saya rasa benda tu boleh dibuat dengan secara tidak keterlaluan. Saya rasa scene sebegitu macam saya cakap tadi boleh lakukan, tapi secara tidak keterlaluan. Dan lagi satu, saya rasa berkaitan dengan lawak-lawak pula, macam saya cakap tadi, pornografi ni juga berkaitan dengan apa yang kita sebut, apa yang kita diperkatakan lah. Lawak-lawak lucah ni mula untuk diterima oleh masyarakat, tapi saya rasa benda tu patut dikurangkan lah. Sebab kadang-kadang kita menjaga sensitiviti masyarakat, dan juga kita nak menjaga kualiti satu filem tu. Macam tu. Jadi saya rasa lah pendapat saya, untuk menghasilkan satu filem yang berkualiti tinggi, tidak seharusnya ada adegan-adegan yang sebegini lah. Lebih baik seseorang content creator tu dia jangan guna unsur lincah. Lebih baik kalau sekiranya dia rasa macam dia rasa perlu, tapi dia kena tengok juga. Sebab cara penerimaan seseorang tu tak sama. Tak semua orang boleh terima cara yang kau nak sampaikan. Ada orang dia boleh terima, ada orang dia macam pandang kau pula apa yang kau nak sampaikan sebenarnya. Like dia akan salahkan kepada kau balik. Contoh, aku bagi contoh, macam seseorang content creator tu dia nak bagi tahu keburukan minum alkohol kepada masyarakat lah. Cara dia tu dia bagi gambar, like macam dia buat campaign lah kononnya, ataupun dia buat video, dia macam ceritakan jalan cerita dia, apa semua tu. Okay, orang yang memang faham ni, contoh macam remaja yang berilmu, dia faham lah kan. Content creator ni dia nak cakap pasal keburukan minum alkohol. Tapi when dia sampai dekat orang mau segelintir, okay, segelintir, ada setengahnya dia tak boleh terima. Dia macam, apa ni? Kau content creator, kau orang Islam macam tu lah dia akan cakap. Tapi kau buat konten macam kan dia salah anggap kat situ. Sebenarnya jalan cerita dia mudah. Jalan cerita dia adalah cara seseorang tu berfikir sebenarnya. Sebab kalau bagi aku, kalau aku akan tengok dulu semua tu. Ya, semua orang akan tengok dulu jalan cerita kau, apa kau nak sampaikan. Tapi kalau orang tu fikir jauh sangat, dia akan fikir lain. Dia akan fikir sebaliknya apa yang kau nak sampaikan. Tapi kalau orang tu memang dia tahu apa point dia, apa key dia, semua tu nampak betul lah, mesej tu sampai kepada dia, kepada masyarakat. Okay, content creator tu did a great job. Okay, semua orang tak sama kan. So the conclusion dia adalah content creator tu kalau boleh dia tengok dulu siapa yang dia nak bagi kepada fokus dia kepada siapa. Sebab tak semua boleh terima mesej yang kau nak sampaikan tu. Dan lagi satu, is better daripada dia tunjuk unsur lincah or something yang dia nak tunjuk dengan cara nak mengajar seseorang. Lebih baik dia bagi kesan lah. Lebih baik dia bagi kesan. Like contoh, dia bagi kesan, contoh keburukan isap rokok, tunjukkan paru-paru tu nampak hitam. Kan is better daripada dia tunjukkan orang tu tengah merokok walaupun sekeliling kita begitu kan. Okay, dari tadi conclusion dia, seseorang content creator dia perlu kenal audience dia dulu, dan dia kena tahu cara macam mana dia nak menyampaikan mesej. Sebab zaman sekarang tak semua orang boleh terima. Fikir positif untuk kerjaya masa depan. Pada pendapat aku, seseorang content creator ataupun pengarah filem tak wajar masuk konten berunsurkan lucah yang berlebihan. Sebab apa? Macam yang kita tahu, kita hidup bermasyarakat perlu mendengar tomahan daripada netizen kan. Netizen ataupun orang luar ni, dia orang sentiasa mematikan setiap video yang mereka tengok. Tak kisah sama ada filem ataupun content creator yang di YouTube ataupun di platform media sosial yang lain lah. Jika seorang content creator ataupun pengarah filem memasukkan unsur lucah yang berlebihan, dia akan berbalik balik pada content creator ataupun pengarah tu sendiri. Apa yang berbalik tu? Benda-benda yang negatif lah, datang daripada netizen.
dan mesej yang ingin dia sampaikan tu tak sampai lah. Jadi huru-hara, dia akan jadi betul buruk, sedah jadi lain lah macam tu. Jadi kalau nak masukkan ataupun kalau kita nak buat konten ataupun nak buat cerita memberi mesej yang positif kepada masyarakat berkenaan perkara-perkara lucah ni, cukuplah sekadar kita memasukkan hint sahaja. Apa-apa perkara yang tidak berlebihan atau tak boleh salah anggap oleh orang luar kan. Sebab kita post konten atau filem mesti untuk orang tengok, betul. Jadi kita kena terima lah setiap percakapan, sama ada positif ataupun negatif yang datang daripada masyarakat luar ataupun netizen. Sebab ialah kita post pun secara public dan kita post untuk orang terima. Jadi kita kena bersedia dengan semua. Jadi kalau kita nak buat konten bagi menyampaikan mesej yang positif berkenaan perkara lucah ni, biarlah cukup sekadar orang faham, kita faham dan semua masyarakat boleh terima dengan hati yang terbuka dan fikiran yang terbuka. Sebab masyarakat punya pemikiran tak sama kan, tak ada pemikiran yang sama. Tidak semestinya seorang content creator ataupun pengarah filem tu menganggap bahawa perkara itu perkara yang kecil ataupun mudah untuk difahami. Dia tak boleh anggap kalau dia fikir benda tu mudah untuk difahami ataupun kecil, orang lain juga fikir benda yang sama seperti dia fikir. Tak boleh macam tu. Sebab masyarakat ini umurnya pelbagai, sangat sukar untuk kita pastikan bahawa semua orang boleh menerimanya dengan pemikiran yang terbuka. Sama juga konsep dia, sama macam kita hidup. Kalau kita nak buat sesuatu, biarlah berpada-pada, jangan berlebih-lebihan dan jangan pula terkurang sangat. Ini pun sama juga. Kalau kita nak buat konten tu ataupun filem tu untuk sampaikan mesej yang positif dan perkara-perkara lucah ni, cukuplah konten tu sekadar yang boleh difahami, itu sahaja. Sebab kalau kita buat berlebihan akan jadi buruk dan dia tak akan jadi positif, dia akan jadi lebih pada negatif. Nanti kita ataupun konten creator tu ataupun pengarah filem tu akan down lah, sebab banyak pemahaman dan kecaman yang datang pada dia. Kan niat dia sampaikan mesej yang positif, tapi disebabkan konten tu terlampau berlebihan untuk lucah, jadi mesej tu dah tak sampai, hilang. Orang takkan cari dah mesej tu, sebab yang hanya dia nak pandang ialah benda yang negatif. Itu sahaja. Jadi itulah dia beberapa pendapat yang saya telah peroleh daripada beberapa orang individu. Jadi kesimpulannya, setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Jadi apa pula pendapat anda berkenaan dengan isu ini? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Saya Mr. Zack. Jangan lupa like, share and subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Ingat, BBS Studio, biar santai, asal sampai. Assalamualaikum.